Thomas Samuel Kuhn. Beliau dilahirkan pada 18 Julai tahun 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang graduan daripada University of Harvard dalam bidang fizik. Beliau juga telah menerima ijazah kedoktoran dalam bidang fizik pada tahun 1949. Latar belakang pendidikan beliau bermula dengan subjek sains. Namun, kerana minat yang mendalam terhadap sains, beliau mula menceburi bidang sejarah sains. Karier beliau bermula apabila beliau menjadi seorang pensyarah di University of Harvard dalam subjek pendidikan umum dan sejarah ilmu. Kemudiannya, beliau telah menjadi pensyarah tetap di University of California, Berkeley dalam subjek sejarah sains. Beliau juga pernah bekerja di Massachusetts Institute of Technology sehingga tahun 1991. Yang pertama, Robert Friedrich. Menurut beliau, paradigma adalah kumpulan nilai yang membentuk pola pemikiran seseorang yang menjadi titik perspektif sehingga terbentuk pandangan secara subjektif seseorang terhadap realiti. Yang kedua, menurut pandangan Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan pemikiran atau konsep dasar yang digunakan sebagai sumber pemikiran atau pola para ilmuwan dalam usaha dengan melakukan kajian. Seterusnya, C.J. Ritzer. Menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan berdasarkan para ilmuwan mengenai perkara yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipelajari oleh satu cabang ilmu tertentu. Seterusnya, menurut Gruber, pengertian paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar dan membimbing tindakan manusia. Menurut definisi anjakan paradigma, perubahan paradigma adalah perubahan ketara yang berlaku dalam konsep dan amali tentang bagaimana sesuatu dapat dicapai atau didekapi. Seterusnya, sering berlaku apabila berlaku evolusi teknologi diperkenalkan dan merubah secara radikal segala proses mendapatkan data. Ketiga, muncul apabila paradigma asalan tidak dianggap bersesuaian lagi dengan keadaan fenomena baru, lalu menerapkan suatu teori atau paradigma baru. Yang keempat, mampu menyebabkan seseorang itu mampu melihat satu objektif yang sama tetapi dengan pendekatan yang berbeza seperti teknik ilusi optikal, titik dan arnam. Antara contoh perubahan paradigma yang pertama ialah perubahan kosmologi Ptolemaic dan kosmologi Copernican. Revolusi Copernican adalah perubahan paradigma yang berlaku dari model Ptolemaic tentang langit yang menggambarkan alam semesta sebagai bumi tidak bergerak dan menjadi titik tengah alam semesta kepada model heliocentric dengan meletakkan matahari sebagai pusat sistem suria. Revolusi ini terbagi kepada dua fasa, iaitu fasa yang penuh dengan takrifan matematik dan fasa kedua yang bermula pada 1610 dengan penerbitan risalah Galileo. Bermula dengan penerbitan oleh Nicolaus Copernicus, Revolutionis Orbium Coelestium, sumbangan kepada revolusi diteruskan sehingga akhirnya ditamatkan oleh hasil Isaac Newton pada kurun seterusnya. Seterusnya ialah perubahan anatomi manusia oleh karya Andreas Vesalius daripada karya Galen. Pada awal kerjayanya, Vesalius dilatih sebagai Galen ortodoks, tetapi secara berangsur meninggalkan gaya Galenik tradisional sepanjang latihan perubatan dan kerjaya akademik beliau. Dalam usaha untuk mengkaji hasil penyelidikan Galen, Vesalius beralih kepada melakukan permudahan manusia sebagai cara pengesahan. Pada 1538, Vesalius menerbitkan karyanya ialah Tablet Anatomic Sex yang mana masih terdapat kesalahan karya Galen. Walau bagaimanapun, Vesalius mendapati sesuatu yang tidak konsisten dan kesalahan atas anatomi Galen, terutamanya pada bahagian astrologi. Beliau menyedari bahawa karya Galen tidak sempurna. Seawal tahun 1540, Vesalius mendapati banyak kesalahan yang dilakukan dalam anatomi manusia oleh Galen. Pada awal 1543, Vesalius yakin bahawa kesilapan besar yang dilakukan oleh Galen adalah kerana kebergantungan anatomik berpandukan pembedahan pada haiwan. Yang terakhir ialah perubahan teori kimia dari teori Physiognoston kepada teori Lavoisier, iaitu revolusi kimia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlaku revolusi kimia. Perkara pertama yang berlaku adalah terdapat bentuk analisis gravimetrik yang muncul dari analisis kimia dan perkembangan jenis instrumen yang baru dalam bidang perubatan dan industri. Dalam situasi ini, ahli kimia semakin proaktif dalam mencabar hipotesis yang pernah dikemukakan oleh puak Yunani kuno. Sebagai contoh, ahli kimia mula menegaskan bahawa struktur terdiri daripada lebih 4 elemen dari puak Yunani atau lebih daripada 8 elemen kimia dari abad pertengahan. Faktor lain merangkumi teknik kajian baru dan penemuan karbon dioksida oleh Joseph Black pada pertengahan abad ke-18. Penemuan ini adalah penting kerana ia membuktikan udara tidak terdiri daripada satu bahan dan kerana ia menjadikan gas tersebut sebagai bahan yang terpenting dalam kebanyakan kajian. Pada hujung abad ke-18,
Kajian lanjut yang dijalankan oleh Henry Cavendish dan Joseph Priestley membuktikan udara bukan unsur tetapi terdiri daripada beberapa gas yang berbeza. Lavoisier menterjemahkan nama bahan-bahan kimia kepada nama-nama kota baru yang lebih memudahkan para saintis pada abad ke-19. Seterusnya adalah karya dan penulisan. Antara karya yang ditulis oleh Thomas Kuhn adalah The Copernican Revolution pada tahun 1957. Karya ini ditulis untuk memahami sistem Ptolemaic dalam dunia sains sehingga pengakhirannya apabila sistem keplanetan mulai diterima. Sistem Ptolemaic menurut Kuhn adalah lebih tepat dan mudah berbanding sistem astronomi dan ia saling berkait rapat dengan kepercayaan falsafah dan teologi. Kuhn juga ada membincangkan pencapaian Copernicus dan Newton dalam sumbangan mereka dalam bidang astronomi, sementara membandingkan ilmu fizik Newton dan Aristotle yang mendahului ilmu fizik terkini. Karya seterusnya adalah Black Body Theory and the Quantum Discontinuity. Karya ini pula ditulis oleh Kuhn apabila beliau mula beralih kepada sejarah awal teori kuantum yang mengkaji perkembangan mekanik kuantum oleh Max Planck pada hujung abad ke-19. Kuhn berpendapat bahawa terdapat beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh Planck, iaitu Planck tidak memberi penekanan terhadap konsep atau teori penghentian tenaga iaitu discontinuity, sehingga Albert Einstein serta Paul Ehrenfest telah menegaskannya pada tahun 1905. Namun begitu, kesalahan ini disedari oleh Planck sendiri pada akhirnya. Thomas Kuhn melalui penerbitan bukunya juga membincangkan mengenai sejarah perkembangan sains yang memfokuskan kepada keadaan yang mempengaruhi konsep, kematangan, penerimaan atau penolakan sesuatu idea atau teori saintifik. Kuhn mendapati gambaran awal perkembangan sains dipenuhi dengan pelbagai jalan buntu, permulaan yang salah serta terdapat beberapa percanggahan. Oleh itu, Kuhn berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan menghasilkan suatu gambaran yang lebih tepat tentang bagaimana sains berkembang. Fasa prailmu merupakan fasa yang berlaku sebelum hadirnya pengenalan kepada ilmu paradigma. Semasa fasa ini, ilmu tidak berkembang oleh kerana tiada perkongsian dari segi teori, konsep maupun kaedah. Perkembangan ilmu semasa fasa ini tercipta dengan hanya bergantung kepada aspek pemikiran saintis itu sendiri. Oleh kerana tiada perkongsian seperti konsep, teori dan kaedah, setiap saintis semasa fasa ini melakukan kajian yang berlainan mengikut andaian masing-masing. Mereka hadir dengan latar belakang yang berbeza, mempunyai perbezaan dalam bab pengukuran, idea dalam menyelesaikan persoalan, serta perbezaan bahasa dan sebagainya. Perbezaan bahasa dan pemahaman telah menyukarkan para saintis untuk bekerjasama dalam sesuatu persoalan yang timbul mengenai alam. Oleh kerana mereka sendiri tidak pasti adakah mereka berbincang mengenai perkara yang sama ataupun tidak. Fasa ini memperlihatkan bahawa ilmu tidak berkembang secara meluas oleh kerana jurang yang besar antara para saintis yang hanya berkongsi teori mereka sendiri sahaja. Kesimpulannya, zaman prailmu tidak memperlihatkan apa yang dimaksudkan dengan sains. Sekiranya para saintis berada dalam laluan disiplin ilmu yang betul dengan meninggalkan idea yang lalu, maka terhasil suatu paradigma yang mengakhiri fasa prailmu. Sains normal didefinisikan pula sebagai kajian yang berdasarkan satu atau lebih pencapaian saintifik yang lalu dan diakui oleh para ilmuwan pada masa itu sebagai penanda aras untuk persediaan perkembangan ilmu yang seterusnya. Dalam fasa sains normal, para saintis yakin bahawa paradigma mereka mampu menyelesaikan persoalan atau teka-teki yang mereka mahu uraikan. Namun, semasa fasa ini, keyakinan para saintis agak lemah dan mundur. Terdapat beberapa ciri sains normal. Yang pertama, sains normal dalam sebuah paradigma membuktikan fakta yang signifikan. Kedua, sains normal mengaitkan fakta dan juga teori. Ketiga, sains normal bertujuan untuk mengembangkan teori. Selagi tiada permasalahan sebenar yang mengancam paradigma, maka sains normal berlangsung seperti biasa sehingga kehadiran anomali.
Menurut Thomas Kuhn, perkembangan ilmu tidak akan menempuh kemajuan sekiranya saintis masih berada pada tahap pemikiran yang tidak kritikal. Ini kerana para saintis sendiri tiada daya dalam mempersoalkan paradigma mereka dan terus mengabaikannya. Kuhn memperkenalkan sebuah konsep baru iaitu anomali yang bermaksud permasalahan yang wujud dalam paradigma yang tidak mampu diselesaikan oleh para saintis. Sebagai contoh, suatu pemerhatian yang tidak memenuhi kriteria sesebuah teori paradigma, ianya dipanggil anomali. Ahli falsafah iaitu Popper menganggap bahawa anomali merupakan suatu pemalsuan di mana suatu teori yang tidak benar harus disingkirkan. Namun, pemikiran Kuhn agak sedikit berbeza di mana beliau menganggap setiap sudut dalam saintifik disiplin selalunya mengandungi anomali. Terdapat perkara yang di luar kemampuan para saintis dalam menyelesaikan atau menguraikan sesuatu teori tersebut sehingga mereka menganggap perkara tersebut boleh diselesaikan pada masa hadapan. Fasa krisis merupakan fasa di mana saintis mula menimbulkan pelbagai persoalan dan perdebatan mengenai paradigma mereka sendiri. Terdapat perkara yang di luar kemampuan para saintis dalam menyelesaikan atau menghuraikan suatu teori tersebut sehingga mereka menganggap perkara tersebut boleh diselesaikan pada masa hadapan. Terdapat dua perkara yang menentukan pengakhiran fasa krisis ini iaitu segala kemungkinan anomali dapat diselesaikan berpandukan paradigma yang benar. Selain itu, pengenalan kepada suatu paradigma yang baru merangkumi beberapa teori, idea, konsep dan kaedah yang baru yang mampu menyelesaikan kehadiran anomali yang baru. Sekiranya para saintis bekerjasama dalam paradigma yang baru dan meninggalkan paradigma yang lalu, fasa krisis dapat berkembang kepada fasa keempat iaitu revolusi saintifik. Fasa ini merujuk kepada penerimaan paradigma baru dengan meninggalkan paradigma yang lalu. Menurut Kuhn, fasa ini dipanggil anjakan paradigma ataupun paradigma shift. Pengenalan revolusi ini memberikan titik baru dalam sejarah ilmu sains dalam sudut pemikiran yang lebih meluas. Kuhn berpendapat bahawa tiada piawai yang neutral yang boleh digunakan dalam menentukan pilihan yang lebih baik di antara dua paradigma. Oleh itu, Kuhn memperkenalkan istilah teknikal iaitu kebolehtandingan bagi menggambarkan idea ini. Ini bermaksud tiada perbandingan boleh dilakukan di antara dua idea paradigma berpandukan piawai atau standard yang sesuai. Ini kerana menurut beliau, paradigma sains bersifat incommensurable di mana tiada asas perbandingan dan dengan itu tidak boleh diberi penilaian tentang paradigma mana yang lebih baik dan wajar dijadikan pilihan. Seterusnya adalah sumbangan paradigma Thomas Kuhn dalam ilmu pengetahuan. Sumbangan paradigma Thomas Kuhn dapat dikelaskan kepada tiga, iaitu paradigma metafizik, paradigma sosiologi dan paradigma konstruk. Paradigma metafizik merupakan satu paradigma yang mengandungi kepercayaan, nilai, teknik, kaedah dan elemen salinan Kuhn, iaitu pengetahuan yang diterima umum yang digunakan oleh komuniti saintifik tertentu. Paradigma ini mempunyai fungsi seperti untuk menentukan masalah ontologi. Ontologi iaitu merupakan satu kajian falsafah yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Jadi ontologi ini membahas mengenai keberadaan sesuatu yang bersifat konkret dan mencari kenyataan atau objek dan mencari teori dan penjelasan mengenai objek. Seterusnya, ia dapat membantu para saintis menentukan teori dan penjelasan mengenai objek yang sedang diperiksa. Paradigma sosiologi pula merupakan paradigma seperti salinan yang berkaitan dengan kebiasaan, keputusan dan peraturan yang diterima dari hasil penyelidikan yang diterima umum. Sebagai contoh, penyelidikan Freud, Skinner dan Maslow dalam psikologi yang kemudian dijadikan contoh kajian oleh penyokong paradigma. Dan seterusnya adalah paradigma konstruk. Paradigma konstruk merupakan paradigma yang paling sempit di antara paradigma yang lain. Contohnya pembinaan reaktor nuklear iaitu di dalam konstruk fizik nuklear dan membina makmal
iaitu konstruk psikologi eksperimen. Jadi paradigma ini hanya mengkonstruk sesuatu berdasarkan konstruk dalam kategorinya sahaja. Baiklah, antara idea yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn adalah beliau memperkenalkan teknik puzzle solving. Teknik puzzle solving adalah salah satu teknik yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn dalam memecahkan sesuatu teka-teki ataupun masalah. Ia adalah merupakan salah satu penemuan paradigma baru. Teknik puzzle solving ini dapat dikaitkan dengan fasa sains normal. Kuhn menganggap satu teori ilmiah lebih baik daripada teori yang lain dan memiliki kriteria-kriteria yang tertentu. Kriteria yang dimaksudkan adalah pertama, accuracy, iaitu teori ilmiah haruslah ilmiah dalam domain penelitian, bermaksud teori saintifik mesti tepat dalam bidang penyelidikan. Yang kedua adalah konsistensi, teori secara internal konsisten, iaitu konsisten secara dalaman dan juga teori mengenai paradigma yang sama. Yang ketiga adalah skop, teori mampu menjelaskan secara luas dari sekadar yang dikemukakan. Yang keempat adalah simplicity, teori haruslah jelas dan tidak berbelit. Dan yang terakhir kriterianya adalah fruitfulness, yang bermaksud teori harus bermanfaat untuk mengenal pasti fenomena baru atau hubungan yang tidak diketahui sebelumnya pada teori tersebut. Seterusnya adalah Thomas Kuhn ada mengimplementasikan kaedah pembelajaran iaitu problem based learning dan discovery learning. Jadi apakah problem based learning? Problem based learning merupakan proses pembelajaran dalam suatu lingkungan pekerjaan yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan. Kaedah ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan mengintegrasikan pengetahuan baru. Kaedah ini dalam kegiatan pembelajaran juga berfokus pada keaktifan pelajar. Pelajar tidak lagi seperti pada kaedah pembelajaran konvensional yang diberikan material belajar secara satu arah sahaja. Jadi, terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran problem based learning, iaitu yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga itu membuat hipotesis, yang keempat mengidentifikasikan pengetahuan, dan yang kelima identifikasi pengetahuan yang diketahui, yang keenam adalah penentuan sumber pembelajaran, yang ketujuh mengidentifikasi pengetahuan baru, dan langkah yang terakhir adalah sintesis pengetahuan lama dan baru untuk diterapkan kepada masalah. Seterusnya adalah discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning bermaksud belajar mencari dan menemukan sendiri untuk melakukan penemuan bebas. Dalam kaedah ini, pelajar berpeluang mencari dan menemukan sendiri inti dari pelajaran yang ingin dicapai dan bukan guru yang memberikan bahan pelajaran dalam bentuk akhir seperti rumusan. Model discovery learning dapat dikelaskan kepada dua, iaitu model penemuan terbimbing dan juga model penemuan murni. Model penemuan terbimbing melibatkan suatu interaksi antara guru dan pelajar, dan pertanyaan terfokus untuk memancing cara berfikir pelajar sehingga pelajar dapat memahami dan mengkonstruksikan konsep-konsep tertentu dan belajar sesuatu untuk memecahkan masalah. Model penemuan murni pula merupakan proses dengan jalan atau proses yang ditentukan oleh pelajar itu sendiri untuk menemukan apa yang hendak ditemukan. Seterusnya adalah prosedur dalam discovery learning, iaitu yang pertama adalah stimulation, iaitu di mana stimulasi atau pemberian rangsangan. Pelajar dihadapkan pada hal yang membingungkan dan tidak diberi generalisasi agar ingin menyelidiki sendiri. Yang kedua adalah problem statement, iaitu pernyataan masalah. Pelajar diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga adalah data collection, iaitu pengumpulan data, di mana pelajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Yang keempat adalah data processing, yang bermaksud pengolahan data. Semua informasi diolah, diklasifikasikan, ditabulasi atau dihitung serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima adalah verification, yang bermaksud pembuktian. Pelajar memeriksa untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan penemuan alternatif yang dihubungkan dengan hasil data processing. Dan yang
keenam adalah generalization, iaitu menarik kesimpulan yang dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi tersebut. Seterusnya adalah kesan paradigma yang dibawa oleh Thomas Kuhn dalam konteks yang meluas selain daripada perkembangan sains. Yang pertama adalah ilmu dan pendidikan. Terdapat dua kaedah pendekatan dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, problem-based learning dan yang kedua, discovery learning. Kedua-dua kaedah ini masih diguna pakai sehingga hari ini. Ini merujuk kepada idea yang dibawa oleh Thomas Kuhn di mana beliau telah menggantikan istilah paradigma kepada istilah skema dalam teori pembelajaran. Menurut beliau, minda manusia ibarat skema dan akan berubah mengikut keadaan dan situasi. Seterusnya, socialism. Walaupun idea yang dibawa oleh Thomas Kuhn lebih menjurus kepada perkembangan sains, namun idea paradigma ini juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian dalam mengenali dan memahami agama dalam satu masyarakat. Proses ini juga merupakan satu proses perubahan paradigma untuk membentuk keamanan masyarakat. Menurut Kuhn, sesuatu itu akan menjadi normal selepas melalui fasa perkembangan yang panjang sehingga sesuatu itu mencapai satu tahap yang matang dan diterima oleh orang ramai. Kesan ketiga adalah dalam aspek keagamaan. Teori paradigma yang dibawa oleh Thomas Kuhn sedikit sebanyak telah menarik minat pemikir Islam dan juga pengkaji agama. Ianya telah membangunkan keterbukaan mereka terhadap anomali dan krisis. Terdapat beberapa pendekatan yang mula digunakan, antaranya normatif, sejarah, sosiologi dan antropologi. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, pemahaman terhadap agama secara menyeluruh adalah lebih efektif. Sebagai kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa teori paradigma Kuhn implikasikan bahawa ilmu tidak berkembang secara evolutif, melainkan ilmu pengetahuan berkembang secara revolusi pada revolusi sains. Paradigma yang dibawa oleh Thomas Kuhn dibimbing oleh paradigma dalam masa sains normal di mana para ilmuwan dapat mengembangkannya dengan lebih terperinci dan mendalam. Suatu paradigma akan ditinjau, dikaji dan dipertanyakan oleh seorang ilmuwan apabila suatu paradigma tidak dapat dijelaskan melalui teori dan paradigma yang dominan. Pada saat itulah para ilmuwan akan berusaha untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dan meneliti